Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Faya Rabbana rzuqna ittiba'a habibika Sayyidina Muhammadin Mustafa. Wa ya Rabbana rzuqna taubata qabla al-maut. Wa ya Rabbana rzuqna ash-shahadata 'inda al-maut. Wa ya Rabbana rzuqna al-fawza bil jannati ba'da al-maut. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ashabi Sayyidina Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang mulia, Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau At-Taqwa, Syekh Syamsuddin Shah Alam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan pujian kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang kerana dengan kasih Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita membuka mata. Selepas kita berehat, dengan selepas kita berehat yang kita tidur, yang kalau sekiranya dengan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, di saat dengan kita tidur Allah taala boleh mencabut nyawa kita. Akan tetapi ternyata Allah masih lagi memberikan peluang dan kesempatan untuk kita, sehingga pada subuh hari ini kita boleh duduk di tempat yang mulia, di tempat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi, dengan tempat yang mulia, dengan saat-saat dan keadaan yang istimewa, saat-saat di mana dengan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, saat-saat di mana dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala duduk beristighfar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, saat di mana kita seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi rawdatin min riyadil jannah, di sebuah taman daripada taman-taman syurga yang ada dekat dunia ini, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala macam mana dengan segala nikmat yang Allah taala bagikan ini kepada kita, ini boleh menjadi bekalan hidup kita. Sebab apa? Sebab dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala masih panjang. Dengan perjalanan yang panjang yang kita tak tahu bila masa kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Adakah 200 tahun lagi? Adakah 300 tahun lagi? Adakah 1000, 2000 tahun lagi? Kita tak tahu. Saat baginda Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Dengan malaikat Jibril yang bertanya, mata sa'ah, bilakah terjadi hari kiamat? Baginda Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada orang yang ditanyakan ini lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Masya Allah, tabarakallah, dengan perjalanan yang panjang, maka kita perlu banyak membawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, sesungguhnya dengan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sehingga kita berharap dengan apa yang Allah taala bagi kepada kita, nikmat, nafahat, fuyudat daripada Allah ini boleh menjadi bekalan kita untuk kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang takwa lah orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang apabila dia berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala berkenan kepadanya, dan dia pun juga berkenan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah berada di bulan Rajab.
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini 3 bulan yang berturut-turut, dan kata baginda Nabi ada 1 bulan yang tersendiri, itulah dia bulan Rajab. Jadi Masya Allah tabarakallah, kita berada di bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk lebih mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan ini Allah taala turunkan perintah sembahyang kepada baginda Nabi. Masya Allah tabarakallah. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Di dalam ayat mengenai Isra, baginda Allah taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad akan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, supaya Muhammad ingat dengan Allah, supaya kita umatnya Muhammad pun juga ingat dengan Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mungkin ramai sudah daripada ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita, hatta termasuk di surau ini pun yang mana menjemput tuan guru untuk khas kuliah mengenai Isra wal Mi'raj. Jadi Masya Allah tabarakallah. Jadi ambo pun tak naklah untuk macam mana tu masuk ke dalam perbincangan mereka, ke dalam perbahasan mereka. Sebab ambo ni bukan ada apa-apa, bukan ada ilmu sangat. Jadi Masya Allah tabarakallah, pada subuh hari ini kita berbincang mengenai zat orang yang pada dirinya terjadi Isra dan Mi'raj. Sebab hebat-hebatnya Isra wal Mi'raj ini, dahsyat-dahsyatnya Isra wal Mi'raj ini adalah hanya satu keajaiban, satu kemukjizatan yang terjadi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian ribu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antaranya adalah Isra wal Mi'raj. Sehingga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, saking banyaknya, terlampau banyaknya mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkata, ma min nabiyyin utiya mu'jizatan illa wa utiya nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan afdala minha. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah taala bagi mukjizat melainkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagi mukjizat yang lagi besar daripada itu. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mukjizat setiap nabi ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan kata dengan manusia, jangan kata dengan manusia yang punya akal, yang punya otak, yang punya pikiran ini, bahkan dengan sebatang korma, dengan sebatang korma dia mengerti, dia faham macam mana kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak rela di saat dia berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu dalam kitab sahih beliau bercerita, hal yang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda Nabi sampai ke Madinah, selain daripada mempersaudarakan antara Muhajirin dan Al-Ansar, adalah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Di mana masjid yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti mana masjid kita sekarang, bukan seperti mana surau kita sekarang. Dengan masjid kita sekarang, dengan surau kita sekarang, Masya Allah tabarakallah, demikian cantik, demikian indah, dengan airconnya, dengan lampunya, dengan kipasnya, dengan seni binanya, macam-macam, indah sungguh. Masjid yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlantaikan daripada tanah, berbumbuhkan pelepah korma, sehingga apabila hujan, dengan lantai itu menjadi becek, dengan lantai itu bergelumpur, dan apabila baginda Nabi sujud di atasnya, ada kesan daripada tanah di dahi baginda Nabi yang mulia. Masya Allah tabarakallah. Dan pada saat itu, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia apabila berkhutbah Nabi, kita akan bersandar kepada sebatang pokok korma, pokok korma yang sudah mati. Dia bersandar di sana,
dia duduk di atasnya. Masya Allah, tabarakallah. Jumat demi Jumat, Jumat demi Jumat, macam tu keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang sahabat perempuan, dia memperhatikan keadaan baginda Nabi yang seperti ini. Sehingga saat itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dia ini punya anak seorang tukang kayu. Dia pun syur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda, nak tak kalau anakku buatkan baginda mimbar supaya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh duduk selesa di mimbar tersebut. Maka kata baginda Nabi, tafadhal, khair, oke, silakan. Maka dengan mimbar pun dibuat. Dan apabila pada Jumat berikutnya dengan mimbar sudah siap, saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berkhutbah, ternyata terdengar satu teriakan, terdengar suatu tangisan yang sangat kuat didengar oleh mereka yang ada di dalam Masjid Nabawi pada saat itu. Cari, siapa yang menangis, sampai mengganggu pun orang-orang yang duduk di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Apabila cari ternyata bukan manusia, ternyata pokok kurma yang selama ini menjadi tempat bersandar Nabi itu yang menangis. Diriwayatkan terlampau kuatnya tangisan pokok kurma ini sehingga sampai nak pecah dia punya batu. Saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar. Baginda Nabi berjalan menuju pokok kurma itu. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat pokok kurma, mengusap pokok kurma seperti mana seorang bapa yang setengah menenangkan anaknya yang menangis. Apabila pokok kurma itu sudah mulai berkenan, dengan baginda Nabi meneruskan khutbah. Selesai sembahyang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kamu kenapa dengan pokok kurma ini boleh menangis? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda Nabi berkata, sungguh dengan pokok kurma itu rindukan. Selama ini aku bersandar kepadanya, selama ini aku berpegang kepadanya, dan pada saat ini aku tinggalkan dia, maka sungguh dia sangat bersedih, sungguh sangat berduka cita. Macam mana dengan aku, ternyata di saat aku masih ada di dunia boleh aku ditinggalkan oleh baginda Nabi. Macam mana dengan keadaanku nanti di akhirat? Dia bersedih karena ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata baginda, sungguh aku telah memberikan dia dua pilihan. Sama ada dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini dengan pokok, dengan buah yang terus-menerus, ataupun dia nanti duduk di dalam syurga bersama dengan aku, menjadi tempat bersandarnya aku di dalam syurga. Maka dengan pokok kurma ini memilih pilihan yang kedua. Tidak mengapa dia mati di dunia, tapi di dalam syurga boleh bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah 1400 tahun kita berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mendapatkan keutamaan, kita tidak mendapatkan kebertuahan seperti mana bertuahnya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang mereka boleh memandang, di saat yang mereka boleh bersohbah, di saat dengan mereka Masya Allah tabarakallah boleh berjihad, berdakwah bersama dengan baginda, berjuang mempertahankan agama bersama dengan baginda. Sementara kita tidak mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Dan jangan sampai kita tuan-tuan, puan-puan, kita menjadi orang-orang yang merugi dua kali. Sudahnya kita di saat hidup di dunia kita tak boleh bersama dengan baginda, kita tak boleh berjumpa dengan baginda. Jangan sampai nanti di akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ternyata kita jauh daripada baginda. Jangan sampai kita yang katanya bijak ini, yang katanya punya akal ini, yang katanya punya otak ini, ternyata jauh martabat kita lebih rendah daripada pokok kurma yang tidak mempunyai akal. Dengan pokok kurma dia mendapatkan kemuliaan bersama dengan baginda Nabi. Tak akan kita manusia yang berakal ini tak nak berusaha juga untuk bersama dengan baginda Nabi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan seorang yang kafir, seseorang yang confirm difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan Qarun, akan bersama dengan Fir'aun, akan bersama dengan iblis laknatullah alaihim ajma'in. Seseorang yang sentiasa mengingkari baginda Nabi, seseorang yang sentiasa mencaci maki baginda Nabi, seseorang yang sentiasa berusaha menghalang dakwah baginda Nabi. Seseorang yang bernama Abu Lahab, yang di saat baginda Nabi menghimpunkan umat, di saat baginda Nabi menghimpunkan orang-orang Quraisy untuk Nabi kita berdakwah, untuk Nabi kita memberikan peringatan kepada mereka, dengan Abu Lahab berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana?" Celaka engkau wahai Muhammad, untuk ini engkau himpunkan kami. Tapi ternyata dengan seseorang yang bernama Abu Lahab ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, apabila dia meninggal dengan pak saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Yang mana apabila Abbas bermimpi, dia bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, engkau yang saat hidup di dunia sentiasa mengganggu Nabi, engkau yang saat hidup di dunia sentiasa berusaha menghalang kerja baginda, engkau yang di saat hidup di dunia sentiasa mencaci maki baginda, pada saat ini ma fa'alallahu bik, apa balasan Allah kepada engkau?" Dengan Abu Lahab dia berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah membalas aku seperti mana yang dijanjikannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab." Akan tetapi kata Abu Lahab, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada aku. Pada setiap hari Isnin Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada aku. Macam mana dengan Abu Lahab boleh mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia orang yang kafir, orang yang tidak percaya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diputrakan dengan Abu Lahab, yang saat itu dia duduk di rumahnya menerima kabar gembira ini daripada Suwaibah al-Aslamiyah, betapa seronoknya hati Abu Lahab, betapa gembiranya hati Abu Lahab, sehingga di saat itu dia berkata kepada Suwaibah al-Aslamiyah, "Wahai Suwaibah, apabila engkau boleh percaya menjadi orang yang menyusukan Muhammad, aku akan merdekakan engkau." Dan memang Suwaibah saat itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kegembiraan Abu Lahab inilah yang kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang yang kafir, dia bergembira dengan sesiapapun daripada kita, dia tidak akan mendapatkan manfaat daripada itu. Tapi dengan Abu Lahab, di saat dia bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan percaya dengan baginda, bukan mengikuti sunnahnya baginda, bukan beriman kepada baginda, sekadar bergembira karena lahirnya baginda saat itu, dia mendapatkan kemuliaan daripada Allah, diringankan azabnya pada setiap hari Isnin. Macam mana dengan kita umatnya? Apabila dengan kita Masya Allah tabarakallah, kita ikut sunnah baginda Nabi, kita berusaha terjemahkan kehidupan baginda dalam kehidupan kita. Sungguh janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittaba'ani wa fi riwayatin man ahya sunnati." Sesiapa yang mengikuti aku, sesiapa yang menghidupkan sunnah-sunnah aku, macam mana cara aku berjalan begitu dia berjalan, macam mana cara aku duduk begitu aku duduk, begitu dia duduk, macam mana cara aku sembahyang begitu dia sembahyang, macam mana cara aku berwudu begitu dia berwudu. Man ahya sunnati, menghidupkan sunnah-sunnah aku, kata baginda, faqad ahabbani, itu tanda dia cinta kepada. Yang mana meskipun kedudukan kita tidak bersama dengan baginda, meskipun kita tidak mempunyai kemuliaan seperti mana dengan baginda, di saat kita boleh cinta kepada baginda, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang cinta dengan aku, kata baginda, akan tempatnya nanti berada di dalam surga bersama dengan aku. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat malam Al-Isra wal Mi'raj, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada sekalian nabi-nabi. Menjadi imam kepada sekalian nabi-nabi. Baginda Nabi bersabda, "Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah." Bahkan dengan Adam, bapaknya manusia, alladzi khalaqahu Allahu biyadihi,
yang dicipta secara terus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, ternyata menjadi makmum baginda Nabi, berada di bawah panji-panji baginda di saat hari kiamat, dan nabi-nabi yang selepas baginda Adam alaihissalam. Mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dengan para nabi-nabi mereka sudah meninggalkan Allah. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala telah tentukan yang bumi kita ini telah ditukar dengan bumi yang lain, yang mana pada saat itu Masya Allah tabarakallah, dengan keadaan diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala himpunkan al-awwalina minhum wal akhirin, sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada yang pertama dicipta sehingga yang sampai yang terakhir, Allah taala himpunkan di padang tersebut yang disebut dengan padang mahsyar. Di saat itu Masya Allah tabarakallah, dengan keadaan pada hari itu matahari diriwayatkan Allah taala letakkan sejengkal sahaja di atas kepala kita. Boleh kita bayangkan macam mana rasanya kalau matahari didekatkan sampai sejengkal sahaja di atas kepala kita. Masya Allah tabarakallah. Jangankan sejengkal, yang matahari jauh atas sana itu Masya Allah itu panas. Apatah lagi kalau matahari sejengkal sahaja di atas kepala. Dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu Masya Allah, kalau sekiranya kita tidak mendapatkan naungan daripada Allah dengan minuman daripada Allah, menderitanya kita saat itu. Dan Allah taala pula seakan-akan dah tak kisah dengan makhluk-makhluknya, dah seakan-akan dah tak peduli dengan makhluk-makhluknya. Allah taala biarkan mereka menderita seperti itu tanpa ada kepastian, tanpa ada keputusan bila masa proses hisab dan mahkamah dimulakan. Semuanya terseksa di padang mahsyar saat itu. Hanya mereka-mereka yang mendapatkan naungan dan minuman daripada Allah yang tidak terseksa saat hidup duduk di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan naungan dan minuman daripada Allah. Masya Allah. Sampai ada di antara mereka umat yang berkata, Allah, macam ni ya Allah rasanya kita menunggu di padang mahsyar. Menderitanya kami ya Allah, macam keadaan kami ya Allah. Lebih baik kami masuk neraka saja ya Allah daripada kami mesti menunggu seperti itu dan berputus asa. Ada di antara umat diceritakan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mereka berusaha untuk mencari para nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam. Apabila mereka berjumpa dengan Nabi Adam, mereka berkata, ya Adam, anta awwalu khalqillah, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadik, Allah Ta'ala cinta engkau dengan kuasanya Allah. Allah Ta'ala jadikan engkau khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala arahkan malaikat sujud kepada engkau. Wahai Adam, pada hari ini doakan kami supaya kami dibebaskan dari penderitaan ini. Ketika itu dengan baginda Adam berkata, macam mana aku boleh bebaskan kamu, macam mana aku boleh selamatkan kamu, sementara dengan diriku ini belum tentu selamat. Aku yang pernah melanggar pantangan daripada Allah ini macam mana akan selamat? Sementara aku tak pasti akan selamat, tak akan aku boleh selamatkan kamu pula. Datanglah kepada Nuh alaihi salam. Mereka datang kepada baginda Nuh, diriwayatkan untuk mencari baginda Nuh ini 3000 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Kita daripada Pasir Mas baru 8 jam saja dah penat dah. Naik kereta, bawa kereta, tapi dah penat dah nak mengisi ini, dah penat dah. Ini kan lagi 3000 tahun perjalanan tanpa kereta, mencari di halayak orang ramai yang saat itu kita tak boleh kira berapa bilangan mereka. Mencari sebab semua nabi-nabi akan Allah Ta'ala himpunkan bersama dengan umat mereka masing-masing. Kita nak mencari satu orang dalam himpunan, misalnya dalam masjid negeri, umpamanya kita pergi ke masjid negeri, kita terpisah dengan rombongan kita pun kalau tak ada handset, Allahu Akbar, susah sungguh. Ini kan lagi saat itu di padang mahsyar. Kemana nak cari Nabi Nuh alaihi salam? Tapi Masya Allah boleh juga jumpa dengan baginda Nuh. Di saat itu mereka berkata kepada baginda Nuh, wahai Nuh, anta awwalu rusulillahi ila khalqih. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul Allah yang pertama Allah Ta'ala utuskan kepada manusia. Wahai Nuh, engkau yang begitu sabar berdakwah membimbing umat engkau, beratus tahun engkau berdakwah kepada mereka. Engkau sangat sabar, tak pernah sedikit pun engkau mengeluh mengenai keadaan mereka.
Sehingga sampai Allah Ta'ala tentukan apa yang terjadi. Wahai Nuh, doakan kami, bebaskan kami daripada penderitaan ini. Baginda Nuh saat itu berkata, macam mana aku nak selamatkan kamu? Jangan kata nak selamatkan kamu, nak bebaskan kamu, aku dan nak selamatkan anak dan istriku sahaja tak mampu, takkan aku boleh selamatkan kamu pula. Datanglah kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Mereka cari pula baginda Ibrahim alaihissalam. Cari dan akhirnya berjumpa dengan baginda Ibrahim. Wahai Ibrahim, anta Khalilur Rahman, engkau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah bapa daripada nabi-nabi yang datang selepas engkau. Wahai Ibrahim, doakan kami kepada Allah, bebaskan kami daripada penderitaan. Ketika itu dengan baginda Ibrahim berkata, nafsi, diriku itu belum tentu selamat. Aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Macam mana aku boleh selamat sementara dengan kau pula nak minta selamatkan diri dengan aku? Datanglah kepada baginda Musa alaihissalam. Datang kepada baginda Musa. Ternyata dengan baginda Musa berkata, memang dengan Allah Ta'ala pernah bercakap-cakap dengan aku, berbohong-bohong dengan aku. Akan tetapi aku ini pernah membunuh orang. Aku tak berani berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah kepada baginda Isa alaihissalam. Bila datang kepada baginda Isa, baginda Isa pula berkata, macam mana aku nak selamatkan kamu saat ini? Allah Ta'ala marah dengan kemarahan yang tak pernah marah sebelumnya. Pada saat ini aku tak berani lagi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya bagi datang kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada baginda, mereka bercerita kesusahan mereka bercerita penderitaan mereka, di mana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita yang sentiasa merasa bersusah hati kalau tengok kesusahan umatnya. Di saat dengan baginda Nabi kita masih hidup, Masya Allah, kalau kita tengok macam mana baginda Nabi dahulukan umat daripada diri baginda Nabi sendiri. Di saat dengan baginda Nabi tengok itu ahli suffah 70 orang, tidak kurang daripada 70 orang ahli suffah. Mereka semuanya hampir mati kelaparan saat itu. Dengan baginda Nabi yang mendapatkan secawan hadiah susu, beliau panggil itu semua ahli suffah. Beliau panggil mula-mula Abi Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini aku mendapatkan hadiah secawan susu. Maka bawa semua itu ahli suffah, bawa mari sini minum bersama dengan aku. Abu Hurairah kata ketika itu, oh ya Allah, secawan susu untuk 70 orang, yang 70 orang ini semuanya hampir mati kelaparan. Jangan kata secawan susu, 70 cawan susu pun habis dengan mereka. Tapi ini perintah baginda Nabi. Tetap Abu Hurairah panggil. Di saat-saat sedang kelaparan, di saat-saat mereka tengah kelaparan, baginda Nabi panggil sahabat-sahabat ahli suffah yang hidup di masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan bantuan daripada kaum muslim. Baginda Nabi panggil mereka. Baginda Nabi suruh Abu Hurairah jamu mereka seorang demi seorang minum daripada cawan susu yang dibagi oleh baginda Nabi. Ternyata kata Abu Hurairah, aku tengok satu orang minum. Ternyata dengan cawan itu masih penuh lagi. Bila dia dah tengok cawan itu masih penuh. Orang yang kedua, orang yang ketiga, seterusnya sampai semua orang sudah minum. Kata Abu Hurairah, dengan cawan itu masih penuh lagi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, aku persilakan untuk minum terlebih dahulu. Kata baginda Nabi, tidak wahai Abu Hurairah, engkau minum lebih dahulu. Engkau minum lebih dahulu baru. Maka Abu Hurairah pun minum. Terus lagi, minum lagi. Sampai kata Abu Hurairah, sungguh wahai baginda, penuh sudah, tubuhku ini dengan susu sudah penuh. Kalau aku minum lagi muntah aku baginda, banyak susu, kenyang semua baginda.
Pada akhirnya Nabi kita ambil cawan itu daripada Abu Hurairah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum daripada bekas Abu Hurairah, daripada bekas 70 orang sahabat Nabi. Betapa tawadhu'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kita minum daripada bekas para sahabat-sahabat baginda. Mudah-mudahan kita mendapatkan minuman daripada tangan baginda Nabi yang mulia. Masya Allah, itu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat hidup di dunia, di saat Allah Ta'ala turunkan ayat, ketika Allah Ta'ala bercerita mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam ayat itu ada doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka anta ghafurur rahim. Wahai Tuhan, sesungguhnya itu syaitan itu telah menyesatkan mayoritas ramai daripada manusia. Maka sesiapa yang ikut dengan aku maka termasuk dalam kumpulan aku. Siapa-siapa yang maksiat, yang tidak mau ikut denganku, menderhaka kepadaku, maka sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Di saat itu baginda Nabi berteriak sehingga dengan Allah Ta'ala yang Maha mengetahui saat itu, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke bawah, tengok Muhammad, tanyakan dia kenapa dia menangis, padahal Allah Ta'ala mengetahui dengan segala-galanya. Jibril turun, dan baginda Nabi berkata, sungguhnya Jibril ketika ayat ini diturunkan kepada aku teringat dengan umatku. Macam mana dengan keadaan umatku nanti, macam mana keadaan umatku Jibril. Allah Ta'ala kemudian berfirman, sungguh wahai Muhammad, kami sekali-kali tidak akan menzalimimu. Dengan Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada baginda, adakah dengan setengah umat engkau masuk ke dalam syurga, atau engkau boleh memberikan syafaat kepada umat nanti pada hari kiamat. Baginda Nabi memilih yang kedua, syafaat untuk umat. Sehingga kata para sahabat, wahai baginda, bagilah kami syafaat nanti juga pada hari kiamat. Wahai baginda, bagilah juga nanti syafaat untuk kami pada hari kiamat. Baginda Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kepada mereka yang bahkan terbabit dalam maksiat, bahkan kepada mereka yang terbabit dalam dosa, bahkan kepada mereka yang pernah menderhaka kepada Allah, selama mereka itu umatku, mereka akan mendapatkan syafaat daripada. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga tuan-tuan diriwayatkan dalam sebuah hadis di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, apabila baginda Nabi mendengar kesusahan umat, mendengar penderitaan umat, yang mana baginda Nabi ini Masya Allah tabarakallah, beliau merasa bersusah hati kalau tengok umat ini menderita, kalau umat ini kesusahan. Masya Allah tabarakallah, beliau sentiasa menghendaki kebaikan kepada umat, beliau yang sentiasa kasih dan sayang dengan umat ini. Sehingga ketika itu meskipun dengan baginda Nabi tahu hari ini Allah Ta'ala marah dengan kemarahan yang tak pernah marah sebelumnya, meskipun dengan baginda Nabi tahu yang hari ini bukan tempat dan waktu untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah, justru hari ini tempat di mana Allah Ta'ala akan menghakimi segala makhluk. Tapi apabila baginda Nabi mendengar kesusahan umat, penderitaan umat, tak sampai hati dari baginda Nabi tengok umat menderita. Baginda Nabi berkata saat itu, ana laha, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dengan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, di mana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja menyelamatkan umat baginda, tapi baginda Nabi menyelamatkan umat-umat yang lain daripada tersiksa di padang mahsyar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan untuk supaya proses hisab dan mahkamah ini bermula, di mana Allah Ta'ala di sana menentukan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ada sekumpulan yang masuk ke dalam syurga dan ada sekumpulan yang lain masuk ke dalam neraka. Di saat itu dengan para nabi-nabi berkata, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku. Terlampau hebat dan dahsyatnya keadaan hari itu, sehingga Allah Ta'ala gambarkan dalam sebuah ayat, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Dengan orang yang berkasih sayang, antara kawan dengan kawannya, antara sahabat dengan sahabatnya, antara suami dengan istrinya, boleh jadi musuh pada hari itu.
Sebab saat itu semua orang berpikir kalau sekiranya aku tidak masuk dalam syurganya Allah, maka tentu tidak akan ada lagi tempat yang ketiga. Ada syurga, ada neraka. Pilih yang mana? Masya Allah Taala. Di saat itu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginda Nabi memperhatikan kita saat itu. Baginda Nabi melihat ramai di antara kita yang masuk ke dalam syurganya Allah, betapa seronoknya hati baginda. Bahkan kita di antara umat yang pertama yang memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seronok sungguh baginda. Tapi ada di antara umat yang dengan kemaksiatan mereka, yang dengan kedegilan mereka, yang dengan kedurhakaan mereka, sehingga Allah Ta'ala yang maha adil jatuhkan hukuman untuk mereka. Allah Ta'ala denda mereka, Allah Ta'ala seksa mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hatta dengan mereka yang terseksa dalam nerakanya ini pun Allah Subhanahu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggalkan mereka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru di saat itu bersujud di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, Masya Allah, betapa panjangnya tasbih Nabi, betapa panjangnya pujian baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila melihat baginda Nabi bersujud, Allah Ta'ala berfirman, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tusyaffa." Angkat kepala engkau wahai Muhammad, berdoa Muhammad, niscaya dengan doa engkau itu akan aku terima. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku ini, mereka terseksa di dalam neraka, ya Allah selamatkan mereka ya Allah. Sehingga saat itu Allah Ta'ala yang maha mendengar, Allah Ta'ala yang tak pernah mengingkari dengan janji, Allah Ta'ala yang berfirman saat itu, ya Malik akhrij minan nar man kana fi qalbihi misqala sya'iratin minal iman wa man kana fi qalbihi misqala khardalin minal iman wa man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Wahai Malik, keluarkan daripada neraka mereka yang mempunyai iman, walaupun hanya seberat helaian rambut, walaupun hanya seberat biji bagi, walaupun hanya seberat biji sesawi, walaupun hanya seberat zarah, keluarkan mereka daripada neraka. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh tanya, macam mana dengan iman yang seberat biji zarah, biji atom tak nampak dengan mata, kalau dengan baginda Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu akan bertambah tapi boleh juga berkurang. Yazidu bil ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Iman yang macam mana kalau ternyata di hari kiamat sampai hanya seberat biji zarah? Orang yang seperti apa agak-agaknya kalau dia hanya mempunyai iman seberat biji zarah? Macam mana dengan keadaan dia saat hidup di dunia? Masya Allah tabarakallah. Padahal kalau iman, orang yang beriman itu, kata baginda Nabi, dia berkata kepada gunung Zul, hancur gunung Zul, hancur wahai gunung, berkata lazala, gunung itu akan hancur dengan perkataan orang yang beriman. Ini orang yang imannya kuat, orang yang yakinnya kuat kepada Allah. Tapi kalau iman itu hanya seberat biji zarah, Masya Allah tabarakallah, la yusmin wa la yughni min ju'. Tapi ternyata Masya Allah, dengan orang yang seumpama ini pun tidak selamat, tidak terlepas daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mendapatkan pertolongan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku, sekalian umatku akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang enggan tak nak masuk ke dalam surga. Kalau sahabat bertanya, wahai baginda, adakah di antara umat engkau yang enggan masuk ke dalam surga? Bukankah di dalam surga itu isinya kenikmatan, isinya keselesaan, isinya kenyamanan daripada Allah, ridha Allah? Kenapa mereka tak nak masuk dalam surga? Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata baginda Nabi. Siapa yang berpaling daripada sunnahku, ingkar dengan sunnahku, maka dia bukan daripada kumpulan. Tapi walau macam manapun dia maksiat, selama dia tidak ingkar dengan sunnah baginda Nabi, dia akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati.
mereka yang ingkar dengan baginda Nabi. Hati-hati mereka yang menduka citakan baginda Nabi. Hati-hati mereka yang sentiasa disebut dengan anti hadis. Hati-hati, jangan sampai nanti Anda termasuk di antara orang yang tidak mendapatkan syafaat baginda pada hari kiamat. Hati-hati, jaga-jaga. Jadi masya Allah tabarakallah. Jadi masya Allah tabarakallah, dengan baginda Nabi tidak lupakan orang yang seperti ini. Keluar daripada neraka dengan berkat doa dan syafaat pertolongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang ketiga daripada baginda, Rauf Rahim bil mu'minin, Rauf Rahim, dengan orang beriman. Baginda Nabi kasih dan sayang, sehingga meskipun daripada bukan umat baginda Nabi kasih dan sayang dengan mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok di antara mereka ada juga yang tak boleh keluar daripada neraka. Baginda Nabi bersujud semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi bersujud bertasbih, memuji, mengagungkan Allah. Dalam sebuah riwayat dinyatakan dengan pujian, dengan tasbih yang baginda Nabi tak pernah ucap sebelumnya. Wahyu sa'ah, wahyu yang diwahyukan direct oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi pada saat itu. Sehingga Allah Ta'ala berfirman pula apabila baginda Nabi bersujud, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta washfa'tu syafa'. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, berdoa Muhammad, niscaya doa engkau itu akan aku berkenan. Bagi syafaat Muhammad, syafaat engkau akan berkuat kuasa. Baginda Nabi saat itu berkata, Allahumma azanni fi man qala la ilaha illallah. Wahai Allah, bagilah aku kebenaran ya Allah untuk membawa keluar daripada neraka engkau, masuk ke dalam syurga engkau mereka yang pernah berucap semasa hidup di dunia, yakin daripada dalam hatinya akan kalimat la ilaha illallah. Meskipun bukan daripada umat baginda, meskipun dia daripada umat Nabi Musa, meskipun dia daripada umat Nabi Isa, meskipun dia umat daripada nabi-nabi sebelumnya, tapi dia yakin, dia percaya dengan la ilaha illallah, mendapatkan syafaat juga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Fa bi izzati wa jalali ya Rasulullah." Dengan kemuliaan dan keagunganku wahai Rasulullah. "Falyakhruj minan nar man qala fid dunya la ilaha illallah." Hendaklah keluar daripada neraka mereka yang pernah berucap semasa hidup di dunia akan kalimat la ilaha illallah. Keluar daripada neraka bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mereka-mereka yang keluar daripada neraka ini, mereka-mereka yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baginda Nabi berjalan memimpin mereka menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai di pintu syurga, dengan Allah Taala arahkan mereka untuk mandi di sebuah tasik yang sebenarnya ma'ul hayat, tasik kehidupan mereka. Mandi di sana, keluar daripada tasik itu bayda, putih, bersih, bersinar, bercahaya seumpama dengan penduduk syurga lainnya, dan bolehlah mereka masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat syafaat dan pertolongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, renungi makna ini, renungi hakikat ini. Betapa cinta dan kasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, sehingga bertuahnya kita di saat dengan Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertuahnya kita di saat kita mempunyai pemimpin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dengan seorang nabi ulul azmi, orang yang pernah berbohong direct dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Musa alaihi salam, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad, ya Allah, jadikan aku di antara umatnya Muhammad. Karena betapa mulianya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa Allah Taala memuliakan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Taala bagi kita kesempatan dan peluang menjadi umat Sayyidil Mursalin, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan, puan-puan, kita kalau nak balas jasa baik, nak balas pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tentu tidak akan pernah terbalas. Berapa kali sudah kita menangis karena baginda? Berapa kali kita sudah menangis karena prihatin kepada umatnya baginda? Sementara dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingati kita,
Dalam banyak keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengingati kita. Dalam setiap kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sentiasa mengingati kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wahai Muhammad, kami akan bagi, Allah taala akan bagi kurnia kepada engkau dengan satu nikmat yang kau akan ridha dengan nikmat tersebut. Apa jawaban baginda Nabi saat itu? Wallahi, demi Allah, la aqta wa ahadun min ummati fil nar. Aku tidak akan pernah ridha kalau ada satu orang umatku yang terseksa di dalam neraka. Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat balik daripada Hajjatul Wada, baginda Nabi bersedih. Baginda Nabi menangis saat itu. Saat para sahabat bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau sedih wahai baginda?" Kata baginda, "Aku teringat dengan ikhwani, aku teringat dengan adik-beradik aku." Kata para sahabat, "Bukankah kami ini adik-beradik engkau, saudara engkau wahai baginda?" Kata baginda, "Engkau adalah ashabi, sahabat-sahabat aku. Tapi aku teringat dengan mereka yang beriman, dengan mereka yang percaya kepadaku, yang meskipun mereka tak pernah tengok aku, mereka tak pernah tengok aku, mereka tak pernah tengok mukjizatku, mereka sentiasa, Masya Allah, mereka tak pernah berjihad berjuang bersama aku, akan tetapi mereka mempercayai aku, beriman kepadaku, cinta denganku, rindu kepadaku, maka sungguh aku mencintai dan merindui mereka. Dan mereka itulah adik-beradikku yang sebenarnya." Masya Allah, tabarak. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan, dalam semua keadaan. Nah, berapa kali kita sudah menangis karena baginda? Berapa kali kita sudah berucap salawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak ketaksiran daripada kita, banyak kekurangan daripada kita. Padahal Masya Allah, tabarakallah, kalau kita nak tengok dengan diri kita macam mana keadaan diri kita, kita dengan segala kekurangan, kita dengan segala ketaksiran, kita dengan dosa, kita dengan maksiat, apakah diri kita yang penuh dengan kekurangan ini layak untuk dicintai oleh baginda? Apakah layak untuk dirindui oleh baginda? Kita malu dengan diri kita. Di saat terjadi dengan baginda, sentiasa ingat kita, sentiasa cinta dengan kita. Tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di saat kita tak boleh membalas jasa baik baginda, di saat kita tak boleh membalas kemauan baginda, di saat kita yang banyak kekurangan ini, ternyata Masya Allah